Salam dan salam sejahtera, dan saya tertarik ya dengan kenyataan media yang dikeluarkan hari ini, yaitu KJ akhirnya dapat isi padu selepas identiti dicuri. Apa yang menarik di sini ya, kenyataan yang dikeluarkan oleh KJ ini pada saya ya patut dijadikan contoh kepada rakyat di luar sana. Saya tidak nak mengulas isu KJ tak dapat isi padu ini atau tidak. Tetapi apa yang saya lihat di sini, pengajaran kepada rakyat yang susah, pengajaran kepada kita yang suka terikut-ikut dengan hantu Kak Limah, inilah buktinya. Khairi Jamaluddin, dia sudah pun mengisi padu. Dia ini adalah seorang ya bekas menteri, dan kita tahu Khairi Jamaluddin duduk dalam barisan politik ini begitu lama, pun isi padu. Tetapi rakyat yang susah, rakyat yang miskin, yang dibuai oleh cerita hantu Kak Limah, akhirnya tidak mau isi padu. Ini adalah jelas, terutamanya bagi saya yang duduk di bumi Kenyalang, untuk orang Sarawak. Kamu lihat, apabila kamu dah ketinggalan, kamu tak isi benda ini awal, kamu akan tidak dapat mengisinya. Jadi orang seperti ahli-ahli politik macam Khairi Jamaluddin ini telah pun berjaya isi padu di hari ini. Dalam tempoh tarikh yang singkat, dia berjaya sebab apa? Dia ada kepakaran, dia ada ilmu, dia boleh buat sendiri. Bagaimana dengan rakyat di kampung sana yang telah terhasut seperti mana pendalaman Sarawak, akhirnya tak isi padu ini, seolah-olah kamu adalah jago, seolah-olah kamu adalah hebat. Seperti mana saya tengok yang dikeluarkan di bahagian Seri Aman, di bahagian Sibu. Kamu tengok menteri, bekas menteri seperti Khairi Jamaluddin pun isi padu. Rakyat Sarawak terus tertinggal disebabkan apa? Disebabkan kepercayaan politik yang telah menipu rakyat Sarawak begitu lama. Dan baruah-baruah politik yang ada di Sarawak ini yang masih kekal dengan berkiblatkan perkara yang salah masih terus terjadi. Nah, ini yang saya nak jelaskan di sini. Tengok Khairi Jamaluddin. Dia hari ini dah isi. Pendaftaran padu ni berakhirnya 2-3 hari ini lagi. So, dia dah berjaya. Jadi siapa yang rugi sekarang? Jadi sebab itu kita jangan terbantut dengan cerita hantu Kak Limah. Kamu orang berkiblatkan ahli-ahli politik, mereka-mereka yang duduk di kerajaan negeri Sarawak itu, yang berkiblatkan politik, akhirnya kamu orang tertinggal. Saya dah beritahu perkara-perkara ini tapi tidak didengari. Maka esok lusa kalau kamu susah, esok lusa kalau tak dapat bantuan seperti mana orang lain, jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan itu ini. Orang politik ini datang dan pergi. Orang yang keluar kenyataan ini, mereka besok lusa akan tumbang, mereka besok lusa jatuh daripada kekuasaan politik. Tetapi kamu rakyat terus tidak dapat dibantu, terus tidak dapat dikesan, disebabkan oleh kiblat kamu yang menyokong kepada ideologi politik yang buta-buta, tidak mau mendengar pandangan lain. Saya nak beritahu ya, contohnya kenyataan yang dikeluarkan oleh residen di Seri Aman. Dia ini adalah penjawat awam yang bekerja dengan kerajaan negeri Sarawak, yang mana mereka ini makan gaji, yang berkiblatkan orang politik, yang mana mereka-mereka ini juga pengampu paling besar. Dalam wilayah Sarawak ini, pengampu-pengampu inilah yang menyusahkan. Itu yang saya selalu ulas. Ketua kampung, penghulu, pemancar, belum lagi konselor-konselor yang dilantik oleh politik. Belum lagi mereka-mereka yang jadi seperti mana yang saya ulas ini, residen, seperti mana lagi, banyaklah mereka-mereka ini. Jadi mereka ini telah pun didoktrin dengan politik-politik lama, yang akhirnya rakyat sendiri akan susah. Kita ni dah menderita lama. Pendalaman-pendalaman, elit-elit politik hari ini, besok mereka boleh isi. Tapi kamu orang di luar sana macam mana? Jadi hari ini saya bercakap benda ini supaya kita rakyat nampak. Kalau tokoh besar, bekas menteri kesihatan, nih Khairi Jamaluddin, boleh isi tau. Kamu orang apalah sangat? Berapa banyaklah duit kamu dalam akaun kamu? Kamu duit berjuta-juta dalam akaun sehingga kamu tak nak isi padu. Orang-orang politik ini tak nak isi padu, dia punya pasal. Tapi kamu sebagai rakyat, kalau kamu isi tidak ada efeknya, tidak ada ruginya. Tetapi kita ini berharap sesuatu, yaitu kerajaan terus membantu kita yang susah. Pendalaman tu yang berpuluh-puluh tahun, apa kerajaan yang ada di wilayah Sarawak ini buat? Kamu orang kena fikir. Berpuluh-puluh tahun kamu mengundi wakil rakyat yang sama, tetapi hasilnya tidak ada.
Pendalaman tetap pendalaman, jalan macam tu juga berpuluh tahun. Patutnya 15 tahun, 20 tahun yang lepas, jalan-jalan di Sarawak ini sudah tidak mengalami masalah. Sebabnya apa? Sebab daripada negeri sehingga ke pusat, kamu orang tidak faham tentang politik dan akhirnya kamu mengundi kepada orang yang tongong, yang paloi, yang menyusahkan kita, yang hanya berkepentingan diri sendiri. Orang-orang yang kamu undi ini adalah orang-orang yang suka makan ikan empurau yang harganya 5,000, yang harganya 10,000, yang harganya 30,000. Kamu tak nak undi kawan-kawan kamu yang bagus, yang nak menguruskan kawasan kamu, yang nak hanya makan ikan masin bersama dengan kamu, padan muka kamu. Jadi, inilah politik yang ada di wilayah Sabah dan Sarawak, yang mana kamu selalu tergiur apabila wakil rakyat kamu yang mana nak menjadi calon, kamu dah tahu dia ni memang menyusahkan kamu, jual tanah kamu, mencuri tanah kamu, lepas tu kamu mohon itu ini tak dapat, datang ke kawasan kamu pun 10 tahun sekali, 5 tahun sekali, apabila nak dapat undi barulah dia timbul. Ini yang perlu kamu lihat. Jadi sekarang ini, siapa yang susah kalau padu ini dilaksanakan, kamu orang masih terbantut, kamu orang masih tidak mau, kamu masih percaya dengan kepercayaan politik itu. Saya selalu jelaskan, siapa pun ahli politik yang kamu lantik selepas 5 tahun, mereka akan berusaha untuk membawa ke arah kebaikan kepada sesebuah wilayah, terutamanya Sabah dan Sarawak ini. Kalau kamu pilih saya sebagai Premier Sarawak pun, saya akan membawa ke arah yang bagaimana Sarawak itu mau, sebagai anak jati Sarawak. Jangan kita, hanya satu parti inilah yang boleh berjaya untuk membangunkan Sarawak. Puluhan tahun. Tapi kamu orang rakyat Sarawak masih dibelenggu dengan kebodohan. Kali ini kamu orang perlu jatuhkan komponen parti yang ada di dalam wilayah Sarawak ini untuk kita tukar pertukaran seperti mana berlaku di pusat. Kalau pertukaran ini kamu orang tak berjaya lakukan, jangan kamu lagi nak mengeluh, jangan lagi kamu nak menyatakan bahawa kami tak dapat itu, jalan kami susah, pendalaman ini tidak diurus, internet tak ada, elektrik tak ada, tak payah kamu cakap. Sebab apa? Itu kebodohan kamu orang sendiri. Saya bercakap ini atas dasar banyak perkara, terutamanya kaum Dayak, majoritinya Iban. Orang Iban kebanyakannya pandai bercakap politik, terutamanya di kedai-kedai kopi. Tetapi politiknya hanya kedai kopi. Mereka tidak boleh pergi jauh. Ramai tokoh-tokoh mereka yang tidak berani bersuara. Apabila disogok sedikit duit, hilang daripada radar. Mereka tidak nak berbunyi. Masuk pilihan raya nanti, ilmu politik tak ada, apa tak ada, macam mana rakyat nak mengundi mereka? Sebab apa? Sebab sikap itu. Jadi sebagai komponen Dayak yang terbesar di Sarawak, tolong kamu lihat bahawa pertukaran itu penting demi untuk kita nak mengurus takbir wilayah ini dengan baik. Dan akhirnya peluang-peluang pekerjaan, pendalaman-pendalaman boleh kita uruskan dengan segera. Yang mana kita dah ketinggalan begitu lama dah ni. Kawasan-kawasan Bidayuh yang lebih dekat dengan kawasan bandar ini mungkin lebih baik. Tapi kawasan-kawasan Iban, kawasan-kawasan Ulu yang amat daif itu perlu kita ubah. Kalau sistem seperti padu ni pun kamu orang terpengaruh, jadi orang bodoh tak nak isi, bagaimana dengan benda lain? So saya harap kamu orang yang ada di luar sana faham berkenaan dengan isu ini. Itu saja ulasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Thank you.